Salam sejahtera semua, kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan bertajuk Cukai Pendapatan di Negara Indonesia. Mari kita mulakan. Cukai pendapatan individu melalui pendekatan progresif dengan peningkatan kadar cukai marginal ke atas kumpulan berpendapatan tinggi digunakan untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan di Indonesia. Dengan mengumpul dana daripada kumpulan yang lebih kaya, kerajaan boleh membiayai program anti kemiskinan untuk menyokong kumpulan yang kurang bernasib baik. Indonesia telah menerima pakai struktur tarif progresif, tetapi cabaran utama adalah untuk mereka membentuk sistem excise yang mengoptimumkan impak positif sambil meminimumkan kesan negatif terhadap motivasi kerja. Penyelarasan antara keadilan sosial dan mengekalkan intensif kerja adalah kunci dalam menangani kerumitan ini. Pertama, definisi cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu merujuk kepada beban fiskal yang dikenakan ke atas pendapatan peribadi seseorang. Definisi ini melibatkan pendapatan yang diperolehi daripada pelbagai sumber seperti gaji, keuntungan, modal dan sebagainya. Nombor dua, tujuan cukai pendapatan individu. Tujuan utama cukai pendapatan individu adalah untuk mengutip pendapatan bagi keperluan pembangunan negara. Selain itu, cukai ini juga digunakan sebagai instrumen untuk mencapai objektif ekonomi dan sosial. Nombor tiga, cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu boleh diklasifikasikan berdasarkan sumber pendapatan seperti upah, dividen dan sewa. Sebagai contoh, gaji. Cukai pendapatan individu boleh dibezakan berdasarkan gaji yang diterima oleh individu daripada pekerjaannya. Kedua, dividen. Individu yang memperoleh pendapatan daripada dividen saham mungkin tertakluk pada kadar cukai yang berbeza berbanding pendapatan gaji. Sewa. Penerima pendapatan daripada penyewa tanah seperti rumah atau tanah mungkin juga tertakluk kepada klasifikasi cukai pendapatan yang berbeza. Kadar cukai pendapatan individu ialah kadar yang dikenakan ke atas pendapatan tertentu. Kadar ini mungkin berbeza-beza berdasarkan jumlah pendapatan atau kategori pendapatan tertentu. Terdapat dua contoh, iaitu tarif progresif, sistem yang meningkatkan kadar cukai apabila pendapatan meningkat. Sebagai contoh, individu yang berpendapatan tinggi mungkin dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Tarif tetap, kadar cukai tetap di mana setiap kategori pendapatan dikenakan kadar yang sama tanpa mengira jumlah pendapatan. Prinsip cukai pendapatan pribadi termasuk adil, mudah difahami dan berpatutan. Contohnya ialah adil. Sistem cukai harus memastikan individu yang berpendapatan tinggi membayar kadar cukai yang lebih tinggi, mewujudkan keadilan sosial. Kedua, mudah difahami. Struktur cukai hendaklah mudah difahami oleh orang ramai supaya pembayar cukai lebih memahami dan mematuhi kewajipan mereka. Munasabah. Kadar cukai harus ditetapkan secara munasabah dengan mengambil kira beban kewangan dan sumbangan individu kepada masyarakat. Kesan cukai pendapatan individu di Indonesia kepada negara: merangsang individu untuk bekerja, melabur dan menyimpan, yang meningkatkan pendapatan negara. Cukai berpendapatan individu boleh merangsang individu untuk bekerja lebih keras, melabur dan menyimpan, yang seterusnya meningkatkan pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi negara. Implikasi cukai pendapatan individu terhadap pertumbuhan ekonomi negara merupakan aspek penting yang perlu diberi perhatian. Kejayaan dalam merangsang aktiviti ekonomi individu boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan kadar cukai meningkatkan inflasi dan kekurangan kutipan cukai. Pendapatan rendah, peningkatan dalam kadar cukai pendapatan individu boleh menyebabkan inflasi dan boleh menyebabkan kekurangan dalam kutipan cukai, terutamanya jika pendapatan rendah tidak dipertimbangkan dengan sewajarnya. Meningkatkan kadar cukai marginal. Menggalakkan pengekalan cukai. Peningkatan dalam kadar cukai marginal boleh merangsang pengekalan cukai di mana individu mungkin mencari cara untuk menurunkan liability cukai mereka. Kesan cukai pendapatan individu di Indonesia terhadap masyarakat. Penjimatan cukai daripada potongan memihak kepada pembayaran cukai berpendapatan tinggi. Kewujudan penjimatan cukai yang teliti mungkin memberi manfaat kepada pembayar cukai berpendapatan tinggi yang boleh menjejaskan kesaksamaan dalam masyarakat. Faedah menjana pendapatan stabil berbanding pendapatan berubah-ubah. Pembayaran cukai pendapatan individu yang stabil boleh memberi manfaat kepada individu yang berpendapatan kurang stabil, memberikan mereka jaminan kewangan. Kesan kepada keusahawan dan pertumbuhan.
peniagaan kecil cukai. Pendapatan individu juga boleh menjejaskan pertumbuhan keusahawan dan perniagaan kecil. Kesan ini boleh menjadi positif atau negatif bergantung pada struktur cukup insentif yang disediakan. Kesimpulannya, cukai pendapatan individu di Indonesia memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dan memberi kesan kepada masyarakat secara langsung. Adalah penting untuk menyelidik dan memahami kesan cukai ini untuk mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.